KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Mahir Dididik TV KPM bersama saya, hos anda kali ini, Nisa Ki. Hari ini Nisa teruja berada di set Mahir kerana ada pelbagai barang-barang ataupun peralatan yang ada di hadapan kita ni, dan ini berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Tetapi sebelum tu kan semua penonton, Nisa ingatkan semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada, kerana kita takut melihat nombor-nombor kes-kes yang sedang meningkat naik, dan kita inginkan menjaga diri sendiri, menjaga keluarga kita dan orang sekeliling kita. Jangan lupa untuk pakai pelitup muka di tempat awam, menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda. Baiklah semua penonton, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan kemahiran saintifik di bawah subjek fizik. Agak-agaknya kan siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita, apa eksperimen yang akan kita lakukan, dan apakah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Tanpa membuang masa, jom kita tonton profil guru ini. Jom semua kita persilakan Cikgu Afandi dari SMK Dato' Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macam mana Cikgu perasaan hari ini? Sihat Alhamdulillah? Alhamdulillah, dan begitu teruja rasanya untuk bersama-sama dengan pelajar yang memang ada masalah dari segi kehadiran ke sekolah dan sebagainya. Ya, betul. Dan kita mengharapkan apa yang kita akan kongsikan pada hari ini dapat membantu dan memberikan input kepada semua penonton dan murid-murid di seluruh Malaysia khususnya. Baiklah, hari ini Cikgu, saya teruja dan tertarik sangat-sangat dengan apa yang ada di hadapan kita ni. Mungkin Cikgu boleh kongsikan serba sedikit. Kenapa ada burung gagak dekat atas tu Cikgu? Baik, jika semua boleh perhatikan di sini, kita ada 2 ekor burung sepasang kat sini. Kalau boleh diperhatikan di sini, 1 ekor burung ni, dia berada di atas satu kabel sahaja. Satu wayar. Ya, saya nampak kakinya kedua-dua di atas satu kabel sahaja. Ya, dan Nisa tahu tak kenapa burung itu tidak terkena arus elektrik? Saya rasa sebab ada rintangan pada kaki burung, betul tak Cikgu? Betul. Pernah belajar? Pernahlah juga dulu. Bolehlah Cikgu. Baik. So itu sebenarnya berlaku sebab burung itu sendiri ada rintangan pada kaki dia. Jadi ada arus elektrik, ni high voltage voltage yang agak tinggi, walaupun dia lalu tetapi arus elektrik itu tidak lalu ke dalam badan burung. Jadi sebab itu dia selamat. Kita boleh nampak burung-burung yang hinggap di atas kabel, tetapi dia tidak terkena kejutan elektrik. Ya, saya tertarik dengan penjelasan Cikgu mengenai analogi berkenaan dengan burung yang hinggap di wayar yang bervoltan tinggi. Tapi sebelum tu kita nak tunjukkan pada semua, kita sudah pun berada di dalam jarak penjarakan fizikal yang selamat melebihi 1 meter, dan saya nak jemput Cikgu untuk sama-sama kita buka pelitup muka terlebih dahulu. Kemudian kita simpan di dalam bekas yang selamat dan bersih seperti poket plastik seperti ini. Jangan letak rata-rata pelitup muka kita. Kalau dah kotor boleh pakai yang baharu. Dan saya ingin persilakan juga Cikgu untuk kita sanitasi tangan kita sebelum kita mulakan apa-apa aktiviti ataupun kita melakukan eksperimen, sebab ada banyak ni barang-barang yang ada di atas meja ni. Saya pun tak sabar. Okey, baiklah. Saya persilakan Cikgu dahulu. Okey. Ini kemestian sekarang. Ya, betul. Ini adalah norma baharu kita di mana kita mengamalkan penjarakan fizikal dan juga sanitasi tangan kita. Kalau ada sabun dan air, lebih baik kita cuci tangan bersih-bersih. Baiklah Cikgu. Betul. Tadi Cikgu dah jelaskan berkenaan dengan 2 ekor burung gagak yang hinggap di atas dawai ataupun wayar bervoltan tinggi, tetapi tidak ada apa-apa yang berlaku pada burung tersebut. Jadi sebenarnya adakah ini berkaitan dengan topik kita pada hari ini? Sebelum tu Nisa, kita ada seekor burung lagi. Kalau kita perhatikan di sini, seekor burung lagi ni, dia satu kaki dia hinggap di atas satu kabel, satu kaki lagi di kabel yang lain. Agak-agak apa yang akan berlaku pada dia? Kalau yang dua-dua kaki tu dia hidup, adakah burung gagak yang satu lagi tu tak selamat? Masya-Allah. Masya-Allah, takut saya Cikgu. Kemungkinan besar kemungkinan besar dia akan terkena kejutan elektrik kerana dia telah berada di tempat yang berbeza dari segi beza keupayaannya. Maka pada keadaan itu ia akan berlaku litar pintas dan burung itu akan
arus elektrik akan lalu ke dalam badan dia dan dia mungkin akan maut. Nauzubillah min zalik. Okey. Jadi topik kita pada hari ini adalah itu yang saya ingin jelaskan pada hari ini. Topik kita hari ini ialah berkenaan dengan rintangan dawai. Rintangan dawai. Jadi itu sebabnya cikgu kenapa kita ada pelbagai peralatan dan radas yang ada di hadapan kita ni terasa macam kita masuk kembali ke makmal sekolah, cikgu. Memang sebenarnya memang radas ni semua saya bawa daripada sekolah dengan kebenaran pihak pengetua lah. Okey. Dan ini barangan ataupun alat-alat radas yang tidak asing lagi bagi kami di sekolah. Memang sentiasa menggunakan alat-alat radas ini. Sebab itu dia kadang-kadang dia kena jaga baik sebab dia sensitif. Kalau jatuh pun boleh rosak. Betul. Itu saya akan bagi penekanan kepada pelajar-pelajar. Saya teringat lagi cikgu kalau masa di sekolah kita masuk ke makmal, cikgu akan menekankan kalau kita menggunakan produk-produk tumbuhan bahan yang ada di makmal, gunalah dengan berhati-hati. Kita jangan bergurau. Jangan bergurau-gurau, mengusik-ngusik, cuit-mencuit, jangan melakukan itu dalam makmal. Tapi sekarang ni dah dan orang kata apa, dalam musim pandemik ni kita tak bolehlah nak dekat-dekat nak cuit-mencuit tu, tak bolehlah. Kita kena menjaga penjarakan fizikal di mana saja kita berada. Dan di sini akan ada beberapa eksperimen yang akan kita jalankan sepanjang episod ini. Jadi murid-murid di rumah haruslah bersedia. Kalau buku teks di bab berapa, cikgu? Ini bab 3. Bab 3. Okey, muka surat. Nanti saya akan beritahu muka surat berapa. Muka surat berapa. Eksperimen jadi, mana. Kita nak rakan-rakan kita di rumah kekal bersedia. Sediakan pen dan kertas untuk mengambil nota dan sebagainya. Saya dilihat di sinilah contoh, cikgu, salah satu peralatan ataupun yang biasa kita lihat di makmal sekolah. Macam saya dulu adalah ambil fizik. Kalau rakan-rakan yang mengambil fizik mesti masih ingat. Kita ni topik tingkatan berapa, cikgu? Tingkatan 5. Fizik tingkatan 5. Jadi ini adalah ulang kaji untuk para pelajar tingkatan 5, memandangkan tak lama lagi dah nak SPM kan. Kita pun tak tahu macam mana. Saya rasa kita pun tak sabar nak memulakan eksperimen, tetapi sebelum itu kita akan berhenti rehat seketika. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa, Cikgu Afandi dari SMK Dato' On Kuala Lumpur. Dan cikgu, tadi cikgu ada sebutkan topik kita hari ini adalah rintangan dawai. Cikgu, sebenarnya apa tu rintangan, cikgu? Okey, rintangan ni sebenarnya adalah berkaitan dengan berapa banyak ataupun ukuran kesukaran sesuatu arus elektrik itu melalui satu konduktor. Jadi kalau sesuatu konduktor itu seperti dawai, mempunyai konduktor yang mempunyai banyak rintangan, maka arus yang lalu dalam konduktor tersebut akan berkurang ataupun kecil. Itulah sedikit berkenaan dengan rintangan tersebut. Jadi untuk mendalami, untuk memahamkan lagi para pelajar bagaimana konsep rintangan tersebut, saya bawa beberapa analogi. Yang pertama sekali itu berkenaan dengan kita bayangkan sebuah jalan raya yang besar yang mempunyai banyak kereta. Kereta yang lalu-lalu, kemudian di depan sana tiba-tiba ada roadblock. Sekarang ni popular kan? Ya, betul. Okay. Ada roadblock kereta tiba-tiba tahan. Yang menghalang laluan tadi. Jadi apabila melalui roadblock tadi, maka dia akan berlaku kesesakan. Betul, cikgu. Jadi kereta yang melepasi daripada laluan tadi, roadblock tadi akan berkurang. Betul. Okey, so itulah yang digambarkan sebagai analoginya bagaimana sesuatu rintangan itu berfungsi. Baik. Dan di depan ini juga saya membawa satu lagi analogi yang saya namakan sebagai analogi pipe lah. Pipe. So kita ada dua pipe. Baik. Satu pipe yang berwarna putih, satu pipe lagi yang berwarna hitam. Okey, yang berwarna putih ni memang kita bayangkan satu konduktor yang memang tidak ada rintangan. Ya, cikgu. Tidak ada rintangan. Kalau kita sebut konduktor itu adalah superkonduktor. Superkonduktor. Logam pun sebenarnya ada yang mempunyai rintangan yang kecil. Tahu tak apa? Apa dia, cikgu? Emas. Ya. Kalau kita boleh buat emas
wiring kita semua buat emas memang tak ada rintangan. Sangat bagus sebenarnya tapi mahal lah. Ya, mahal sangat cikgu. Jadi dekat sini kita bayangkan ini adalah satu bahan superkonduktor material, bahan dia superkonduktor yang tidak ada rintangan. Yang satu lagi ni mempunyai rintangan yang kita analogikan. So sekarang ni saya nak Nisa cuba letakkan kedua-dua dengan guli tu. Baik, kita ada 10 biji guli di dalam setiap bekas. Saya akan cuba. Nanti kejap. Okey, kita bayangkan guli tu mewakili arus elektrik. Jadi kita bayangkan kalau satu beaker tu ada 10 ampere, satu beaker lagi ada 10 ampere dan akan melalui dalam konduktor yang berbeza dari segi dia punya rintangan dia. Okey, cuba kita tengok. Saya cuba saya perlahan-lahan lah, takut melantun pula nanti cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang tak ada rintangan dia bagaimana? Oh, dia lancar. Okey, baik. Kalau yang ada rintangan pula, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, so ini yang digambarkan kalau kita perhatikan dalam pipe yang putih ni yang tidak ada rintangan tadi, 10 biji guli yang kita lepaskan, 10 yang jatuh. Okey, so bermaksud di sini tidak ada rintangan. Itu nak digambarkan. Saiz dia sama. Dari segi ketebalan ataupun tebal lebar, panjang kabel dia itu adalah sama, panjang dia pun sama. Cuma yang beza dia adalah material dia, bahan dia. Jadi yang ini kalau kita perhatikan ada 6. So kita bayangkan kalau ada 10 ampere arus elektrik yang melalui kabel ini, cuma 6 ampere saja yang lepas. Jadi agak-agaknya yang tak lepas tu dia buat apa? Dia pergi mana? Dia jadi tenaga lain, cikgu. Betul. Pandai. Okey, yang selebihnya itu akan bertukar menjadi tenaga lain. Daripada tenaga elektrik, kemungkinan paling besar sekali menjadi tenaga haba. Menjadi tenaga haba. Contohnya kita nak panaskan air, nak masak nasi dan sebagainya, itu sebenarnya kita menggunakan tenaga haba yang telah ditukarkan daripada tenaga elektrik. Okey, hari ini kita bukan nak fokus pada itu sebenarnya. Kita nak fokus pada kemahiran untuk kita mengendalikan apparatus ataupun alat radas yang memang telah diletakkan di sini. Cikgu. Baik, saya persilakan cikgu ke sini. Saya akan ke depan untuk membantu cikgu. Okey, jom semua para penonton. Apa agaknya eksperimen yang akan Cikgu Afandi lakukan bersama-sama dengan kita pada hari ini, Cikgu? Okey, saya harap semua pelajar dah bersedia. Kalau dah bersedia, saya harap semua pelajar boleh bersedia dengan buku teks, alat tulis untuk buat catatan. Okey, boleh buka buku teks masing-masing muka surat 100, eksperimen 3.1. Okey, baik. Kita nak uji apakah hubungan di antara arus dengan beza keupayaan. Yang mana daripada hubungan kedua-dua itu nanti kita akan dapat tentukan rintangan dawai yang kita gunakan. Okey, apa yang kita perlu yang ada di sini ialah yang pertama sekali kita ada sudah pastilah kita ada sumber tenaga lah. Kita ada sel kering kita panggil. Sel kering. Dalam istilah sekolah kita panggil sel kering. Okay. Maklumlah cikgu, saya dah lama tinggal sekolah. Kena nak balik. Faham. Okey, lepas tu kita ada ini Swiss. Kita ada Swiss, dia ada on off sajalah yang kita gunakan di sekolah ya. Lepas tu kita ada nanti arus elektrik tu akan masuk melalui kita panggil ini adalah ammeter. Okey, ammeter dia ada pelbagai spek dia lah. Contoh yang saya bawa ni ammeter daripada 0 hingga 1 ampere. Bermaksud dia ada spesifikasi yang kita kena tentukan sebelum kita buat eksperimen. Baik. Sebab apa? Sebab untuk pastikan eksperimen kita ini tepat ya. Baik. Lepas tu dia akan lalu ke dalam dawai ni. Dawai ni kita gunakan ialah dawai konstanten. Dia panggil konstanten wire. Okey, dawai konstanten ni dia ada rintangan yang tertentu. Okey, ada rintangan tertentu. And then untuk menguji berapa beza keupayaan yang kita setkan pada dawai konstanten ni, kita uji ataupun kita ukur dengan menggunakan voltmeter. Voltmeter pun sama macam ammeter juga. Okay. Dia ada spek dia yang kita tak boleh over lah. Tak boleh over. Sebab apa? Sebab dia sensitif. Kalau over nanti dirosak. Okay. Benda-benda ni bukan murah lah. Bagi kami di sekolah memang mahal. Kalau kita yang melakukan eksperimen ataupun aktiviti sekolah pun takut-takut nak mengendalikan peralatan ni semua, takut rosak, nanti kita pula yang kena. Bagus. Ada yang takut. Tapi ada juga yang terlalu berani. Terlalu berani. Kita suruh buat lain, dia buat lain. Itu kita tak nak ya. Baik. Sama balik. Yang ini kita ada. Kemudian ini untuk menguji ataupun mengukur beza keupayaan yang merentasi dawai ini. Okey, sekarang ni saya guna dawai ni ada panjang macam ni lah. Kemudian kita ada, ini yang penting juga, bukan semua pelajar pernah guna benda ni. Ini kita panggil rheostat. Okey, dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dia sama saja, rheostat. Rheostat ada 3 terminal. Ada 3 terminal. 1, 2, 3.
Jadi ini pun kena pastikan sambungan dia mesti betul. Ini kemahiran kan? Ya, Kemahiran. betul, cikgu. Jadi kalau tak betul sambungan, maka fungsi rheostat ini tidak dapat digunakan sebaiknya. Baru nak tanya cikgu, kalau agak-agak salah sambung Tak kan. berfungsi. Tak Contohnya berfungsi. kalau saya sambung terminal A dengan terminal B. Ya. So dia tidak ada fungsi dari segi pemboleh ubah itu. Oh, baik. Fungsi untuk rheostat ni sebenarnya untuk mengawal arus yang mengalir. Maknanya kalau dia boleh adjustable lah, dia punya resistance dia tu adjustable. Kita boleh setkan berapa kita nak benarkan arus yang mengalir. Baik. Jadi dekat sini itu fungsi rheostat lah. Dan rheostat ni juga ada spek dia. Ada spek dia kat sini. Contohnya kat sini maksimum dia M dia boleh baca sampai 2.8 saja dibenarkan. Ya. Kemungkinan kalau lebih tu ada masalah lah. Ya. Okey. Kemudian selepas kita dah set satu radas seperti ini, kita ikut pula step yang kedua. Okey, step yang kedua saya akan ubah arus ni kepada 0.1 ampere. Okey, jadi minta tolong boleh Nisa. cikgu, boleh. Saya Tolong suka Nisa. nak tolong cikgu. Baik, saya minta tolong Nisa nanti akan catat dekat kita punya jadual ni. Ya. Bahagian arus dan bahagian beza kupayaan. Okey. Jadi kalau saya kata kita mulakan dengan 0.1 arus, okey, boleh tulis 0.1 arus. Macam tu Okey, sebelum tu kita test dulu. Takut tak berfungsi. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan penonton selalu ada masalah berkenaan dengan radas ni. Sebab dia sensitif satu lagi dia bergantung kepada penjagaan dia. Betul. Kalau kita tak jaga dengan baik, kemungkinan berlaku pengaratan yang akan menjejaskan ketepatan eksperimen tu. Jadi dia tak baiklah. Ya, betul cikgu. Maklumlah ada yang besi-besi tu semua kan takut berkarat nanti. Tak dapatlah hasil yang kita mahukan. Saya lupa satu perkara yang saya lupa nak jelaskan. Kalau Nisa perhatikan, kita tadi saya sebut cuma radas. Baik. Kan? Untuk menyambungkan radas tu dia guna apa? Guna wayar, cikgu, wayar klip. Yes, wayar klip. Nama penuh dia apa? Alamak. Okey, tak apa. Klip buaya ke cikgu? Klip buaya. Ya, betul. Klip buaya. Haiwan yang paling ada di darat dan di laut. Di laut, di sungai. haiwan yang paling setia. Ya. Jika di air. Jika di air setialah. Kalau di darat lain macam. Okey. Jadi kat sini kita ada klip buaya. Full name dia crocodile clip. Itu full name dia lah kan. Tapi kita panggil klip buaya saja. Baik. Bila kita dah sambung tu kena pastikan semua sambungan itu ketat. Tak boleh ada longgar-longgar. Kalau longgar sebab kita menggunakan arus yang kecil. Baik. Kena pastikan anak-anak pelajar-pelajar di luar sana, kalau kita buat penyambungan, pastikan penyambungan itu ketat dan sesuai. Jangan berlaku salah. Okey. So, kita boleh mulakan? Boleh, cikgu. Sudah bersedia? Saya dah bersedia untuk mencatat semangat, hasil semangat. Saya suka. daripada kita punya peralatan litar di sini, cikgu. Ini simple je. Ya, betul. Kita ada litar yang lebih complicated lagi. Ini 3.1. Ya. 3.1 ni dia ringkas sajalah. 3.2, 3.3 nanti lagi pelik. Ya, cikgu. Baik. So kita mulakan. Saya setkan 0.1 Saya switch on dulu. Baik. Ada arus tak? Okey, ada. Dia naik. Nasib Dia baik. naik meter tu, cikgu. Okey. Jadi saya setkan, itu pun memang dah kita anggap sebagai 0.1 lah. Baik. Okey, so voltmeter saya tak nampak lah. Voltmeter boleh baca? pun 0.1 juga, cikgu. 0.1. Jadi cuba boleh catat kat situ. Okey. Bacaan maknanya arusnya 0.1. Alah, cantik je tulisan saya, cikgu. Tak apa. Nampaklah 0.1. 0.1. Okey. Okey Okey. Boleh. Voltan dia pun okey. okey. Kemudian tadi kan kita kata rheostat ni kan fungsi dia untuk mengawal arus. Ya. Sebab dia sama ada dia nak membesar atau mengecilkan rintangan dia. Cikgu. Sekarang ni rintangan dia adalah maksimum. Saya setkan pada maksimum rintangan. Jadi arus yang paling kecil yang boleh lalu dekat dia melalui dia ialah 0.1. Kemudian saya nak adjust, saya nak tambah lagi kepada 0.2 lah Ya. Okay. Sebenarnya cara kita ambil bacaan ni tak tepat lah. Betul. Okey, sebab sepatutnya saya kena setentang mata. Bila pelajar-pelajar buat eksperimen ni kat Mamal, pastikan anda semua mata mesti berserenjang pada bacaan, pada pointer tu, kemudian dengan skala dia. Okey, kalau kita ambil bacaan macam saya ambil bacaan sekarang ni, dia tak tepat. Tapi sekarang ni nak tunjuk saja Ya. Okey. Maknanya kalau saya berhadapan lah macam ni. Ya, kena menghadap. Nanti kalau kita menghadap nanti kita akan menghalang pandangan pula. Ya, betul, cikgu. Okay, kita nak menunjukkan apa yang berlaku di sini. So, saya adjustkan sebab saya pusing sekejap Ya, baik. Okey, saya nak adjustkan dia kepada 0.2 pula.
Okey. So, okey. tengok 0.2. Ya. Okey, cuba Nisa baca untuk voltage dia ataupun beza keupayaan. Voltage dia pun 0.2 cikgu. Okey. Sama macam 0.1 tadi. Ya. Beza keupayaan pun 0.1. Okey, boleh tulis. Ya. Saya tulis ya dengan tulisan saya yang harap dimaafkanlah ni ya kawan-kawan di rumah. Saya Boleh cuba. nampak. Okey, seterusnya yang ketiga Ya, kita 0.2 cepatkan juga, sikit 0.2 and then 0.3. Okey, saya upkan lagi arus ataupun saya kurangkan lagi rintangan pada rheostat. Baik. Maka arus akan bertambah. And then kita ambil bacaan pada voltmeter. Okey, bacaan pada voltmeter berapa? 0.3 cikgu. Okey. Boleh tulis. Boleh tulis. 0. Okey, untuk pengetahuan semua, kita perlu ambil bacaan sekurang-kurangnya 5 bacaan. Okey, sekurang-kurangnya 5 bacaan. Untuk peringkat SPM lah. Ya. Okey, seterusnya saya tambah lagi. Tambah lagi cikgu. Tambah lagi sampai 5 dapat 5 set bacaan. Ya. 0.4. 0.4. Okey, and then kita baca Jadi kat saya situ. baca voltage ni pun ataupun beza keupayaan pun jadi 0.4 cikgu. Ya. Dia mungkin hampir-hampir lah. Ya. Okey, sebab dia bergantung kepada sambungan yang kita lakukan. Ya. Seterusnya 0.4 saya up lagi arus dengan mengecilkan rintangan pada rheostat. Okey, 0.5. 0.5. 0.5. And then kita pun catat bacaan yang kita ambil daripada Beza keupayaan voltmeter 0.5 juga cikgu. Okey. Alah, comel sangat tulisan saya cikgu. Tak apa, dimaafkan. Maklumlah dulu-dulu cita-cita nak jadi doktor, tak jadi. Okey. Okey. Begitulah. So dalam keadaan kita buat ni ada beberapa perkara yang kita kena ambil perhatian lah. Ya, cikgu. Okey, yang saya masukkan tadi dari segi penjagaan dia, kelakuan kita di dalam makmal. Baik. Dan semua perkara yang berkaitan dengan radas ni adalah berbahaya sebenarnya. Ya, betul, Walaupun cikgu. kita menggunakan 2 biji saja Sekering. bateri ni, tetapi dia boleh mengundang bahaya. Contohnya kalau ada gurau-gurau, baling-baling. Okey, budak-budak sekarang dia pelik sikit. Ya. Dia kan. Okey. Aktif cikgu, aktif. Ya. Mungkin di situlah kita dapat lihat apa antara tipsnya adalah memastikan pemasangan ketat. Tadi cikgu ada sebut berkenaan dengan pemasangan mestilah sesuai. Apa yang dimaksudkan dengan pemasangan sesuai tu cikgu? Ada yang tak sesuai ke? Ada yang tak sesuai. Contoh dia, kalau kita salah terminal, Ya. bacaan akan jadi songsang. Oh. Saya boleh tunjuk contoh. Baik, cikgu. Contoh kalau saya songsangkan ini, saya ambil songsangkan Maknanya apabila kita pasang klip tu, kita kena pastikan kita pusing skru dia supaya ketat pemasangan klip itu. Tidak boleh longgar dan mestilah sesuai. Okey, kita tengok. Kalau dia songsang, kalau dia songsang, dia akan jadi, bacaan dia akan terbalik lah. Oh, okey. Ini selalu berlaku. And then cikgu-cikgu, pembantu makmal, pelajar kena sekurang-kurangnya dapat satu pengalaman lah. Ya, betul, saya cikgu. tunjukkan. Saya pun pernah juga dulu cikgu. Okey, Yakin so sekarang sangat saya punya songsangkan salah. terminal dia. Ya. Bila saya songsangkan terminal dia, dia akan dapat bacaan yang berbeza. Nampak tak? Okey. Dia akan pergi ke arah yang terbalik. Baik. Saya sengaja bawa voltmeter ni sebab voltmeter ni dia ada fungsi negatif bacaan. Oh, baik. Sebenarnya kat sekolah kita dah tak pakai yang macam ni, Ya. kita guna yang macam ni saja. Contoh yang depan ni voltmeter Yang di dengan hadapan ammeter. ini saya lah. Oh, ini yang terkini yang digunakan di Peringkat sekolah. sekolah. Peringkat Baiklah. sekolah. Jadi contoh macam kalau cikgu naikkan rheostat tu, saya nampak tadi jarum voltmeter tu dia mengundur ke belakang cikgu. Ya. Ha. Sebab dia dah terbalik, kita dah songsangkan terminal tadi. Ya, itu Okey, yang berlaku. Kalau kita tak nak berlaku macam tu, jika sekiranya berlaku, pelajar-pelajar boleh cek balik. Okey, semak semula adakah sambungan itu sesuai. Sesuai. Mengikut pada carta ataupun lita yang telah ditunjukkan. Kalau berlaku keadaan macam tu, cuba cek jika ada sebarang sambungan-sambungan yang tidak ketat ataupun tidak sesuai tadi. Okey, satu perkara saya nak beritahu juga Baik, sini. Kita menggunakan dawai konstantan ni. Okey, jadi ada rintangan di dalam dawai ni. Ada rintangan di dalam dawai ni. Jadi di mana punca dia datang kat sini yang pertama, kemudian punca yang kedua di sini. Ya. Dia keluar kat sini. Jadi fungsi untuk voltmeter ni, dia akan mengukur sejauh mana dia punya beza keupayaan.
baik. Nisa tahu tak beza keupayaan tu apa? Beza keupayaan ni... Sebelum ni tak sebut beza keupayaan. Kita bukan... Dia ada nama yang Dia ada nama yang lama. popular. Yang popular, Voltan. Voltan. Ya. Kalau kita selalu sebut Voltan, kita tak sebut beza keupayaan. Betul. Tetapi kalau kita belajar untuk lebih mudah fahami, kita sebut beza keupayaan. Beza keupayaan. Sebab tu bila saya sebut beza keupayaan, semua boleh nampak beza keupayaan di antara rintangan ini. Ya. Kalau tidak ada, apa yang berlaku? Kalau tak ada dawai ni, Tak kita ada sambung dawai. terus, tidak ada beza keupayaan. Ya, tidak ada Maka voltan. bacaan pada voltmeter akan jadi Kosong. zero, kosong, sifar. Jadi mudah je sebenarnya konsep ni, cikgu. Mudah saja. Kenapalah dulu masa sekolah saya rasa fizik ni susah. Sebenarnya Mudah senang. saja. Fizik dan sebenarnya senang. Seronok. Seronok. Yes. Seronok sebenarnya. Yang penting kita memahami dan yang penting bila cikgu ajar tu fokus. Okay? Kalau melalui proses-proses PDPR, janganlah lari-lari kan. Walaupun cikgu tak nampak di hadapan kita tu, tapi kita berikan tanggungjawab sepenuhnya kepada pelajaran kita, iaitu bila kita belajar, kita betul-betul fokus dan lakukan segala aktiviti yang cikgu telah tunjuk. Hari ini saya belajar benda baru dan saya belajar kembali apa yang saya pernah belajar dahulu. Ingat kembali, diharapkan penonton-penonton di rumah setakat ini masih okey, masih mengikuti dan masih fokus. Baiklah cikgu, kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan masih bersama dengan Cikgu Afandi dari SMK Dato' On Kuala Lumpur. Baiklah cikgu, sebentar tadi kita dah lakukan eksperimen untuk melihat berapa arus, berapa beza keupayaan dan kita telah letakkan informasi ataupun hasil eksperimen di dalam jadual di hadapan ni. Tapi sebenarnya kita nak buat apa dengan jadual ni cikgu? Sebenarnya daripada jadual tu, Ya. kita tak boleh nak buat rumusan ataupun hubungan keputusan dia lah. Saya tengok pun cikgu macam Tak nampak. tak nampak, tak Ya, jelas, betul. susah saya nak faham cikgu. Jadi sebenarnya daripada eksperimen, Ya. kita nak cari ataupun nak tentukan hubungan di antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan Ya. pemboleh ubah yang bergerak balas. Baik. Untuk pengetahuan semua, tadi kita mengawal arus elektrik. Okay, itu adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Dimanipulasikan. Okey. Dan kita nak perhatikan apakah yang berlaku kepada beza keupayaan. Ya. Jadi kita sebut dia sebagai pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi kalau kita buat eksperimen ni, sebenarnya kita nak tentukan apakah hubungan dia. Ya. Sekadar kita tunjuk ataupun kita tulis pada jadual, dia tidak menampakkan Betul. hubungan tersebut. Jadi untuk menampakkan ataupun untuk menentukan nampak dengan lebih jelas Ya. apakah hubungan di antara pemboleh ubah tadi, kita kena buat graf. Graf. Oh, Yes, ini yang kita ada kertas graf di hadapan kita dan juga ada pen dan pembaris. Pembaris, ya. Yang di rumah boleh terus sama buat eksperimen, buat eksperimen dah habis. Yeah. Buat graf bersama-sama dengan kita Boleh menggunakan hasil daripada eksperimen kita sebentar tadi. Okey, jom cikgu, apa kita perlu lakukan? Okey. Okey. Sebelum kita buat graf tu, Ya. kita kena pastikan dululah kita punya kita kena tentukan dulu Ya. apakah pemboleh-pemboleh ubah tadi. Baik. Kena pastikan betul-betul. Sebab apa? Sebab untuk membuat graf dia memerlukan kepastian tersebut. Ya. Kalau dia tersalah, nanti graf tu akan jadi salah. Ya. Okey. Yang pertama sekali, pemboleh ubah yang kita guna adalah arus sebagai pemboleh ubah yang bergerak balas. Bergerak balas. Yang dimanipulasi. Dimanipulasikan. Okey, yang dimanipulasi. Jadi kita akan lukis dia pada paksi X. Pak CX. Baik. Okey, paksi X. Untuk Okey. pemboleh ubah yang bergerak balas, yang kita guna sekarang ialah beza keupayaan. Beza keupayaan. Kita akan lukis dia pada paksi Y. Paksi Y. Jadi paksi X dengan paksi Y itu sepatutnya pelajar-pelajar sekalian dah jelas. Ya. Okey, so tak perlu lagi cikgu nak tunjuk yang mana paksi X, yang mana paksi Y. Betul. Cuma kita nak buat ulang kaji sikit Ya. bagaimana untuk melukis garis itu. Baik, Okey, cikgu. yang pertama sekali kita nak lukis paksi dulu. Okey. Okey, so kita dah ada paksi X dengan paksi Y kan? Ya, betul cikgu. Itu matematik. Itu matematik. Ya. XY. Sekarang ni kita buat fizik tadi, kita dah ada paksi I dan paksi V. V. Kita tak sebut XY lagi dah. Betul. Okey. Jadi sekarang ni yang pertama sekali kita nak lukis paksi. Okey. Untuk pengetahuan semua, Ya.
kita ada kertas graf ini standard standard seperti mana yang kita gunalah, yang kita guna dekat sekolah dan kita guna dekat peperiksaan awam. Okey, jadi kita ada saiz macam ni. Ini saiz besar, ini saiz besar. Yang sebenar A4 lah. A4 ini A3 yang telah dibesarkan. Jadi ada pelajar dia menggunakan graf ni, dia conteng ataupun digariskan pada bahagian bawah ni. Okey, dan dia akan garis pada bahagian tepi ni. Nampak? Jadi ruang itu terlalu sempit untuk dia tulis nilai. Untuk dia labelkan untuk graf label, itu. untuk menentukan skala-skala dia. Dia sangat crowded nanti sebab susah nak tulis. Jadi yang penting adalah kita kena pandai untuk mengagak ataupun menentukan luas kawasan tertentu. Contohnya kat sini, yang paling disarankan ialah kita buat pada satu petak di atas. Mana paksi tadi. Betul. Paksi V dengan paksi I tu kita buat di bahagian atas dan ini bahagian tepi. Jangan kita guna bahagian tepi sekali. Maknanya kita ambil sedikit ruang lah cikgu kan. Itu tujuannya. Jadi kita ada ruang yang cukup untuk kita tulis number-number dia nanti. Baik cikgu. Okey. Jadi kita buat dulu garisan X dengan Y. Okey, saya tunjuk. Nisa boleh ikut Baik. Okey, kita buat garisan lurus. Garisan lurus X dan Y lah. Okey, tak apa, nanti kita tunjuk. Okey. Kita ambil satu di atas tu. Baik. Okey, dan kita ambil satu di tepi juga. Pastikan kita ambil ruang lah. Ruang yang cukup. Supaya macam Cikgu Afandi jelaskan tadi, untuk kita tulis nilai-nilainya nanti. Label kepada graf ini. Okey. So, dia nampak macam ni lah. Dia nampak lebih kemas. Ya. Nampak lebih kemas. Tunjuk. Okey. Lagi cantik dia buat daripada saya. Okey. Tak apa. Okey. Perempuan kan? Tak adalah cikgu biasa je. Lelaki dia kasar sikit. Okey. So, kita dah ada paksi. Baik. Tapi ini tak lengkap lah. Paksi saja tak cukup. Dia kena bersama dengan kuantiti fizik dengan dia punya unit dia. Okey. Jadi paksi X ataupun kita kata paksi I tadi, kita kena tulis kuantiti dan unit dia. Kita guna kuantiti kita adalah arus. Kita tak perlu tulis penuh. Kita tulis simbol dia saja. Simbol dia sahaja. Simbol saja. Jadi kita guna I lah. I besar. Arus. Simbol untuk arus I besar. Kemudian kita slash untuk tulis dia punya unit dia ampere. A besar. Okey. Kemudian yang untuk paksi yang menegak itu ataupun paksi V tu, beza kepayaan, kita tulis situ V besar. Untuk mewakili beza kepayaan, kita slash dengan unit dia V juga. Dia special. Volt. So dia voltan ataupun beza kepayaan mempunyai paksi dia macam tu. Jadi saya dah tulis V voltan ataupun beza kepayaan. Nilai unit dia V volt. Yang di bawah I besar untuk arus, A ampere untuk unit dia. Ya, betul. Pandai. Ambil fizik lagi sekali dapat A. Saya akan banggakan cikgu saya di sekolah. Saya pun masih bangga dengan cikgu saya kan, dengan pensyarah-pensyarah kita di universiti kan. Betul cikgu. Okey. Ini step yang pertama. Step yang kedua, kita nak lukis ataupun kita nak tandakan skala dia. Jadi skala tu mestilah ada beberapa perkara yang penting skala tu. Kita tak boleh sewenang-wenangnya kita conteng saja, tak boleh. Dia ada cara dia untuk menentukan. Yang pertama sekali, kita kena pastikan skala kita itu adalah konsisten. Skala itu konsisten. Tak boleh sekejap kita tambah 2, sekejap kita tambah 4. Tak boleh. Kalau kita tambah 2 setiap skala tu akan tambah 2. Itu masuk dia konsisten. Satu lagi, kita kena pastikan juga titik perpuluhan dia. Titik perpuluhan tu mestilah sama dengan spek yang ada pada alat pengukur kita. Kalau kita guna pembaris untuk ukur, dia unit dia sentimeter. Kalau kita guna voltmeter tadi, dia ada unit dia ada unit dia volt ataupun 0.1 dia punya titik perpuluhan. Okey, jadi kita tulis. Yang I ni senanglah sebab kita dah ada tadi 0.2, 0.1 sampai 0.5. Okey, kita buat. Kita ukur, kira dulu. 1, 2, 3, 4. Okey, tak cukup. Kita ambil kat sini saja. Kita ambil kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kemudian kita tulis 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Okey. Itu paksi arus. Untuk paksi beza kepayaan pula, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 bacaan. Kita boleh ambil dekat sini. Besar sikit. 0.1, 0.2,
0.2, 0.3, Alamak. 0.4, 0.5. Okey, selesai. 0.2. 0.3, 0.4. Okey. Sampai betul-betul sampai ke atas ni. Lepas tu kita kena atas lagi lah. Ya, Jangan takut jangan takut. Saya pun buat sampai hujung juga. Ya. So kita dapat macam ni. Baru dah nampak kemas kan? Okey, lepas tu kita kena turunkan ataupun kita kena tandakan bacaan lah, Ya, koordinat dia. Okey. So koordinat kita senang. Kebetulannya senang koordinat kita. Ya. 0.1 arus, 0.1 beza keupayaan. So kita kena buat tandaan pangkah kecil. Pangkah kecil. Pangkah kecil dekat koordinat tu. Okey, cuba tanda. Pada koordinat yang bertemu. Kalau 0.1 dekat sini cikgu. Ya. Okay. Pandai. Lagi. Okey. 0.2 dengan 0.2 di sini. 0.3 juga voltan dia 0.3. 0.4 bertemu di 0.4 juga. Dan 0.5 bertemu di 0.5. Ini kebetulan kalau kita dapat macam ni lah. Kalau yang dapat susah tu mungkin dia akan lari sikit. Ya. Baik. Okey. Kemudian kita dah masing-masing dah ada plot kat situ. Ya, cikgu. Okey, dah ada plot. Ini kita panggil memplot graf Memplot graf. Yes, kalau lakar tu kita tak perlu buat pakai kertas graf. Kita Baik. cuma lakar aje. Sekarang ni kita ada plot, kita guna kertas graf. Baik. Okey, akhir sekali kita nak buat garisan graf. Okey. Garisan graf kita kalau kita perhatikan kita bermula daripada 0.1. Betul? Okey, cuba kita gariskan. Kita cuba letak satu pembaris tadi, kita buat garisan yang menyentuh ataupun melalui semua yang kita tanda pangkah tadi. Ya, yang kita plot semua tu, Okey, kalau tak kena jangan paksa. Okey. Kalau tak kena jangan paksa. Pastikan kita dapat garisan yang terbaik. Okey. Okey. Dapat kan? Dapat, cikgu. Garis lurus kan? Okey. Ramai pelajar dia akan buat macam ni. Okey. Cuba angkat tunjuk. Ramai pelajar dia akan buat macam ni. Okey, dia punya plot graf tadi, garisan graf tu dia macam ni saja. Macam tergantung je, cikgu. Yes, pandai kan. So dia sebenarnya tak boleh biarkan dalam keadaan macam ni. Baik. Dia kena kita kena buat ekstrapolasi. Kita kena sambung graf itu sampai dia menyentuh paksi. Paksi. Yes. Okay. So kita ambil pembaris tadi balik semula. Ini nak tunjuk ramai kesilapan yang pelajar buat, terutamanya dalam kertas 3. Ingatkan macam ni je dah habis dah. Tak. Okey, sebab kita kalau tergantung macam tu kita tak boleh nyatakan rumusan dia. Baik, cikgu. Kita kena extrapolate dia sampai dia menyentuh paksi. Okey, so dia akan dapat macam ni. Adakah saya dapat sama dengan cikgu? Kita lihat. Jeng sama. Di nampak? Sini. Okay. Baik, kena menyentuh lah paksi. Ya, kena menyentuh. Dan kebetulannya kita dapat daripada paksi 00 ataupun kita panggil asalan lah. Ya. Okey, daripada origin daripada asalan tu kita dapat. Okey, dan dia bersifat ataupun bentuk dia garis lurus. Okey, garis lurus. Jadi kalau garis lurus tu dia kita boleh katakan dia berkadar terus. Okey, apa maksud berkadar terus tu? Kalau Nisa tahu, masih ingat? Berkadar terus. Dalam konteks dalam konteks fizik. Ya, dalam konteks graf ini. Banyak yang saya kena ingat kembali ni, cikgu. Tak apa. Kita belajar. Ingat apa balik. agaknya, cikgu ya? Kalau dia berkadar terus maksudnya? Apa maksud dia berkadar terus? Maksud dia ialah kalau kita naikkan pemboleh ubah yang dimanipulasi, maka pemboleh ubah yang bergerak balas pun akan naik juga. Akan naik juga. Okey. So, kenaikan itu adalah setara ataupun dia seragam. Baik. Dia naik dan naik. Naik dan maknanya naik. Kalau dia turun. Kalau yang ini naik, dia tak akan belah sini takkan turun lah. Ya, dia akan naik juga. Sama naik jugalah. Dan dia mesti bermula daripada sifar. Bermula daripada sifar. Kalau garisan itu tidak bermula daripada kosong ataupun sifar tadi, kita tak boleh kata dia berkadar terus. Okey. Sekarang saya dah ingat dah. Tadi tiba-tiba dia tak terkejut kan. Sekarang saya dah ingat kembali berkadar terus maknanya pemboleh ubah dia apabila arus dia naik, dia punya voltan pun ataupun beza keupayaan akan turut sama naik. Jadi diharapkan yang di rumah setakat ini okey ya. Buat aktiviti dengan kami. Diharapkan keputusan yang anda dapat pun secantik graf cikgu. Dan semoga saya pun cantik juga tak cikgu? Cantik. Cantik graf saya. Kalau masa buat peperiksaan kan cikgu kan penting untuk kita lakukan atau lukis graf tersebut dengan kemas. Dan dilabel dengan jelas. Baiklah setakat ini saya rasa banyak yang kita pelajari. Dan kita akan beristirahat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali ke Mahir di Didik TV KPM.
KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa, dan sebentar tadi kita telah pun plot graf kita, cikgu. Baiklah cikgu, tadi kita dah tengok kita punya plot graf kita. Maknanya daripada graf ni kita dah dapat tahu pemboleh ubah kita, cikgu, kan? Ya, ya. Ya. Kita dapat tahu hubungan dia. Hubungan pemboleh dia ubah. antara pemboleh ubah tersebutlah. Baik. Jadi kita kata tadi dia punya hubungan dia berkadar terus. Betul. Okey, so bila I bertambah ataupun arus dinaikkan, maka beza keupayaan juga akan bertambah. Ya. Okey, tetapi untuk graf tadi dia tidak berhenti setakat itu saja. Oh, okey. Okey, sebenarnya lazimnya untuk subjek ataupun mata pelajaran fizik ni, biasa graf tu kita akan tentukan dia punya kecerunan. Kecerunan. Okey, Baik, so cikgu. kecerunan pun kita akan menggunakan kaedah yang lazim juga yang selalu digunakan dalam subjek-subjek lain, sama saja formula yang kita gunakan, iaitu kita menggunakan formula yang biasa kita sebut, okey, kecerunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 tu. So ada perubahan Y kita bahagi dengan perubahan X. Baik. Dalam konteks kita pada hari ini, pada kali ini eksperimen kita, so kita tengok dari segi perubahan V lah. Perubahan beza keupayaan kita bahagi dengan perubahan arus. Baik. Okey, jadi saya nak Nisa pilih satu koordinat. Yang mana? Koordinat kita kalau boleh, bukan kalau boleh lah. Ya. Kita mesti Ya. kita nak satu koordinat supaya kita dapat buat segitiga untuk tentukan kecerunan itu yang besar. Kalau kita tak nak yang kecil sangat. So, segitiga, ya. cari koordinat yang mana yang besar lah. Yang besar. Yang paling besar mestilah 0.5, cikgu. Yes, 0.5. Kita cari angka ataupun magnitude yang memudahkan kita. Betul. Jangan cari magnitude yang susah. Ya. Sebab kita dah ada data tadi, kita ada 0.5 dan 0.5. Jadi kita pilihlah koordinat itu. Ya. Okey, so dalam ni kita akan tentukan koordinat. Tadi Nisa pilih 0.5 kan? 0.5, cikgu. Okey, so saya ambil koordinat ni 0.5 Ya. dengan 0.5 and then saya buat segitiga Satu 0.5 garis. dengan kosong katakan. Okey. Jadi kita buat garisan ni. Ini paling besar lah kita boleh buat. Dia tak semestinya sebesar macam ni. Dia boleh saja kita buat lebih besar daripada setengah garisan graf. Okey. Kalau graf kita besar macam ni, so ini dah terlalu besar lah. Betul, cikgu. Ini besar. So kita buat segitiga. Segitiga kecerunan dia macam ni supaya kita dapat tentukan kecerunan dia. Ya. Okey. Okey. Jadi kalau nak buat kecil lagi kita boleh guna yang lain lah. 0.4 pun boleh. Ya. Sebab 0.4 itu masih lagi lebih besar daripada setengah. Betul. Okey. Jadi kalau kita bandingkan and then kita pun boleh kira dia punya kecerunan dia menggunakan formula tadilah. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada perubahan. Ini tak perlu buat sebenarnya dekat sekolah. Ya. Tapi ini saya nak tunjuk bagaimana ia berlaku ya. Perubahan V ialah 0.5 berlaku. Ya, perubahan I juga 0.5. 5. Okey. So ini yang saya tunjukkan. Ya. Okey, kita ada 0. So ada perubahan V kat sini dengan perubahan arus dekat sini. Jadi kita nak tentukan kecerunan graf ni, kita cari perubahan ataupun kita bandingkan perubahan pada beza keupayaan dengan perbezaan arus yang berlaku. Jadi kita boleh masukkan dalam formula kecerunan sama dengan perubahan V kita bagi dengan perubahan I. So kita dapat 0.5 kita bagi 0.5 kita dapat 1. Jadi kecerunan kita pada hari ini kita menggunakan dawai konstanten yang panjang dia macam tu, kita dapat 1. rintangan dia 1. Rintangan dia 1. Agak-agak apa unit dia? Rintangan. Ampere. Bukan, rintangan. Ampere R. Okey, kita guna simbol R untuk resistance, untuk rintangan, dan unit dia adalah ohm. OHM tu. Yang bentuk macam tu. Maka kita dapatlah buat kesimpulan, keputusannya di sini. Okey. Jadi ini menjelaskan bagaimana hukum ohm terbentuk. Dan di sini depan ni kita ada segitiga ajaib hukum ohm tu. Okey, kalau kita gunakan simbol ini kita boleh tentukan persamaan-persamaan yang kita nak guna. Sama ada kita nak kira V, kita nak kira I ataupun kita nak kira R. Okey, itu kita panggil segitiga ajaib hukum ohm. Okey, baiklah. Cikgu memandangkan kita tadi dah melakukan eksperimen. Kita dah letak hasil kita di dalam jadual yang kita tulis tadi dan kita telah plot graf kita. Apa kemahiran yang telah kita pelajari sepanjang hari ini, cikgu? Okey, tadi kita dah belajar banyak benda, termasuklah kemahiran bagaimana untuk mengendalikan alat radas, termasuk alat pengukuran. Yang saya bawa pada hari ini itu ammeter, kita ada voltmeter, kita ada rheostat untuk mengawal arus, dan kita ada kabel-kabel, wire-wire ni untuk kita pastikan
sambungan dia itu mesti ketat dan sesuai. Okey, baiklah. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Afandi dari SMK Dato' On Kuala Lumpur. Banyak yang saya telah orang kata refresh dalam minda saya. Diharapkan murid-murid di rumah mendapatkan input daripada mata pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan jumpa di episod yang akan datang. Jangan ke mana-mana. Kekal menonton saluran Didik TV KPM. Assalamualaikum. Bye. Didik TV KPM